Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaz Haziq Fitri Nazmi bin Ar-Iraqi dan nombor metrik saya 061783. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai isi-isi yang saya dapat daripada sebuah video ceramah Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang bertajuk Bahaya Ancaman Sekularisme dan Liberalisme. Isi ceramah baik, insya-Allah. Fahaman liberalisme ini membuatkan diri seseorang tidak merasakan bahawa mereka bukan makhluk. Apabila mereka tidak merasakan bahawa mereka bukan hamba, maka mereka akan mempersoalkan mengapa orang lain ingin mengawal hidup mereka dan mereka akan beranggapan bahawa teguran orang lain itu seolah-olah merendahkan diri mereka. Bukan bermaksud merendahkan, tetapi itu hukum Tuhan. Sedangkan dalam Al-Quran ada menyebut, dalam surah Al-A'raf ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Maksudnya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain dia. Allah menggunakan perkataan Rabb dalam Al-Quran. Contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Allah tak menggunakan perkataan ilaha, Allah tak menggunakan perkataan Allah, tetapi Allah menggunakan perkataan Rabb. Jadi apa itu Rabb? Rabb itu dialah yang mencipta, dialah yang bagi, dialah yang buat, dialah yang atur, dialah yang susun, dialah yang beri. Kita tidak boleh buat sesuatu ikut sesuka hati kita. Siapa yang boleh buat? Rabb, iaitu Tuhan kita. Jika Allah, sebab itu Allah menggunakan perkataan Rabb dalam ayat Al-Quran. Kerana apa? Kerana untuk menimbulkan rasa syukur kepada hamba-hambanya. Jika Allah tidak beri sesuatu kepada kita, maka kita tidak akan dapat sesuatu itu. Kita tidak boleh bercakap jika Allah tidak beri kepada kita. Allah beri hak kebebasan, contohnya dalam pemakaian. Ada yang memakai baju Melayu, ada yang memakai jubah, ada yang memakai kemeja, ada yang memakai t-shirt, dan juga ada yang memakai kopiah, ada yang memakai songkok, ada yang memakai topi, dan sebagainya. Pakailah pakaian apa yang kamu nak pakai, selagi mana Islam tak kata haram, selagi mana Allah tak kata haram, selagi mana Nabi Muhammad kita tidak kata haram, maka pakailah. Itulah yang dinamakan sebagai kebebasan. Apabila Allah kata haram kepada sesuatu perkara itu, bukanlah bermaksud mengawal kebebasan kita, namun untuk kebaikan kita. Asas dalam liberalisme ini, mereka membawa satu fahaman kebebasan bersuara, kebebasan berfikir, dan kebebasan bertindak. Kerana mereka mengatakan bahawa mereka ada idea, akal, dan boleh berfikir antara mana yang baik dan buruk. Fikiran manusia ini terbatas kerana manusia tidak boleh berfikir dengan lebih mendalam dalam memikirkan hal-hal gaib ataupun keajaiban Allah. Contohnya, akal tidak boleh memberi jawapan. Bagaimana Nabi Isa terjadi tanpa seorang bapa? Bagaimana Nabi Adam diciptakan sedangkan ibu bapa Nabi Adam tiada? Akal tidak boleh memberi jawapan. Tetapi hanya iman yang boleh membawa seseorang itu, sama ada dia percaya tentang keajaiban Allah ataupun tidak. Apabila kita beriman sebenar-benarnya kepada Allah, maka kita akan percaya perkara yang melampaui akal kita. Ini yang dinamakan sebagai iman. Fahaman liberalisme ini membawa kepada kepercayaan orang Islam yang baik akan mendapat ganjaran syurga dan orang yang kafir yang baik juga mendapat ganjaran syurga. Kedua-duanya mendapat ganjaran syurga. Mereka mengatakan orang kafir itu ada syurga khas buat mereka kerana mereka mengatakan bahawa orang kafir itu mereka merupakan orang-orang yang baik. Sedangkan syurga Allah hanya orang-orang yang beriman sahaja kepada Allah yang layak mendapat ganjaran syurga. Baik macam manapun seseorang itu, tetapi jika mereka tidak pernah mengaku Allah sebagai Tuhannya dan mereka tidak pernah mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, nilainya tidak sama dengan seseorang yang beriman kepada Allah. Sebab itu dalam awal ceramah sudah dinyatakan ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, ada manusia yang miskin, dan ada manusia yang kaya. Tetapi yang dinilai oleh Allah ialah iman.
Sebab itu mahalnya kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebebasan untuk berfikir dan bertindak ini ada had kerana kita merupakan makhluk Allah. Tetapi bagi fahaman liberalisme ini, mereka mengatakan bahawa tiada had dan boleh buat sesuka hati tanpa ada had. Bagi mereka, mereka mengatakan, buatlah sesuka hati kamu. Selagi mana kamu Islam, okey beres. Kerana itu tidak menjejaskan apa-apa. Buatlah apa yang kamu nak buat. Selagi mana kamu Islam, okey beres. Fahaman ini juga berdasarkan rasional, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan logik akal. Dan mereka membawa satu fahaman yang menggunakan dengan logik akal sahaja. Mereka berfikiran bahawa kalau mayat itu disimpan di sebuah universiti bertujuan untuk penyelidikan, disimpan selama bertahun-tahun dan tidak dikebumikan, mereka bertanya, adakah mayat itu akan disoal oleh Munkar dan Nakir? Adakah mayat itu akan diseksa oleh Munkar dan Nakir? Dan jikalau mayat itu diseksa, adakah malaikat akan menghentam universiti itu serta mayat itu? Sampai begitu sekali mereka punya pemikiran. Jikalau kita bertanya kepada mereka, apa itu kubur? Mereka akan mengatakan, kubur itu kuburlah kubur. Sedangkan kubur itu maksudnya tempat mayat berada. Sebab apa terjadinya begini? Sebab terjadinya fahaman begini kerana mereka tidak memahami mengenai usul, makna usul, mereka tidak faham akan sesuatu, makna perkataan, makna keadaan dan hukum hakam. Saya rasa itu sahaja daripada pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.